Tidak dijumpa bukti apa-apa setelah dia mengikuti satu larian maraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, sekali lagi selamat datang ke podcast seram Ali Bosku. So, seperti biasa saya akan kongsikan beberapa kisah seram untuk anda. So, standby makanan, standby minuman, kerana anda akan dihidangkan dengan kisah-kisah seram yang membuatkan anda tidak dapat tidur malam dan takut ketandas. So guys, jangan buang masa lagi, jom kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah guys, kisah seram seterusnya saya ingin kongsikan tentang alam bunian. So, maklum, alam bunian ni memang kisah-kisahnya sangat famous sejak dari kita zaman dahulu. Dari saya kecil, saya baru lahir, benda sampai sekarang masih lagi berlegar-legar kisah tentang alam bunian. Alam bunian adalah istilah untuk orang Melayu. Dalam agama Islam, alam bunian ni disebut sebagai alam jin. Ya. Dalam hadis Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata, golongan jin ni ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Satu, dia bersayap. Okey, kedua, dia menyerupai haiwan. Kadang-kadang dia menyerupai kalajengking, anjing hitam, kucing hitam, ular. Dan yang ketiga, dia golongannya seperti manusia. Ya. Seperti manusia. Jadi itu 3 golongan jin, dan kebanyakan yang orang jumpa ni yang serupa seperti manusia. Okey. Dan kalau ikutkan apa yang bacaan saya, golongan jin ni lebih ramai daripada manusia, dan dia ada alam yang sendiri, ada kehidupan mereka sendiri. Dan dalam Al-Quran pun ada surah Al-Jin kan. So banyak mengisahkan kisah-kisah tentang jin. Kita tidak boleh kita cakap mana ada benda tu. Guys, dalam Al-Quran pun sudah ada surah Al-Jin kan. Ya. Jadi apa benda yang kau mau pertikaikan? Tapi benda tu biasalah sudah termaktub dalam Al-Quran, jin ni akan cuba menyesatkan manusia. So benda ni kita tidak perlu takut. Tapi kalau boleh kita elakkan, apalagi buat perjanjian dengan mereka. Okey? Banyaklah kes yang di Sabah ada baby angel, baby ya hilang secara misteri, dan sampai sekarang saya belum dengar kabar baby tersebut hilang begitu saja. Ya, itu yang berlaku. Saya kurang di mana di berlaku baby angel. Dan ada satu kes lagi di Sipitang. Ini kawan isteri saya. Dia punya ayah hilang sehingga hari ini tidak dijumpai. Ya, hilang secara misteri, tidak jumpa sebarang bukti ketika dia pergi di hutan. Dan seperti yang kita sedia maklum, kisah seperti acap. Ya, saya pun wallahualam lah kalau benda tu ada berkaitan dengan alam bunian. Wallahualam, tapi tidak dijumpa bukti apa-apa setelah dia mengikuti satu larian maraton. Ya, wallahualam. Dan guys, ada satu cerita yang berlaku di Port Dickson. Kisah ini berlaku pada tahun 2020 sebelum berlakunya PKP. Kisahnya ni ada sebuah keluarga. Okey, mereka berkelah di tepi pantai. Okey, di tepi pantai Port Dickson. So ada seorang lelaki ni, pada waktu subuh, dia bagi tahu dia mau healing di tepi pantai. Healing kira macam mau ambil angin lah di tepi pantai. Jadi dia bagi tahulah keluarga dia yang dia mau pergi tepi pantai dahulu. Jadi dia pun pergi sampai keesokan paginya dia tidak pulang. Jadi keluarganya risau. Adakah nampak si abang? Tidak nampak. Kecoh lah. Telefon sana, telefon sini tidak jumpa. Cari keliling pantai tidak jumpa. So,
dalam fikiran mereka kemungkinan dia lemas lah, ya lemas. Jadi setelah puas mencari, cari, tidak jumpa, terpaksa menghubungi pihak berkuasa. So bomba datang, polis datang, buka kemah, letak yang kalau macam bomba tu kan ada papan putih ni, macam mana kehilangannya, di mana posisinya, kawasan pencarian, ada beberapa grup dipecahkan untuk cari lelaki itulah. Firasat awal, lelaki tu lemas. Kalau sudah ada jumpa tepi laut, confirm lah lemas kan. Itu firasat awal. So pencarian dicari kawasan tepi persisiran pantai, ya, pesisiran pantai. Dong cari, tidak jumpa. Sehari, 2 hari, 3 hari tidak jumpa. Tidak ada, yang ada hanya tinggal selipar saja. Okey? Jadi tidak ada bukti lain. Jadi keluarganya ni, kata orang, sudah reda apa-apa yang berlaku. Sekiranya kalau jumpa mayatnya pun reda sudah. Pasti benda ni akan berlaku. Sampailah hari yang kelima, so, kalau saya tidak silap lah ya. Hari kelima, sampai sudah hari kelima, pihak berkuasa bomba yang sudah pakar dalam bidang ni ceritakan yang dia cakap. Hari kelima biasanya kalau orang lemas ni dia akan timbul, tambah-tambah balik di laut, ya. Belum, sabar, nanti aku cerita tu benda. Kita cari macam mana dia dulu. Jadi hari kelima tu diorang sore reda, jumpa lah. Dan bila cari, okey, tidak jumpa juga. Jadi diorang heran, apa sebenarnya yang berlaku. So pada waktu malam, saya nak silap lah ya, tiba-tiba lelaki itu muncul dari laut dalam keadaan yang lemah. Semua orang terkejut. Wih, masih hidup. Dengan pihak berkuasa terkejut, yang lelaki itu masih hidup, tapi dalam keadaan yang betul-betul lemah. Ya, semua jadi bingung. Wih, 5 hari masih hidup, tidak makan, tidak minum, tapi ya, abang tu bahasa Melayu masih hidup. Pelik. Jadi keluarganya bersyukurlah. Oi, kau nak bersyukur, orang yang kau sayangi selamat. Jadi mereka ambil dahulu, selamatkan, bagi makan, minum, semua selimut. Dan mereka cuba tanya, apa sebenarnya yang berlaku. So lelaki itu cerita, semasa dia berada di tepi pantai, jalan-jalan ambil angin, tiba-tiba dia nampak ada seorang budak. Budak tu sangat comel, sangat cantik. Jadi budak tu bawa dia untuk ke kampungnya. Jadi dia ikut je lah. Dan bila dia ikut, dia sampai ke satu kampung yang dia tidak pernah nampak. Dan dia ceritakan, orang di kampung tu dia berjalan sangat laju. Ya, kayak macam kita kan jalan. Tapi orang di kampung tu yang laju-laju jalannya dan berpakaian putih. So dia dibawa jumpa dengan orang-orang kampung di situ, ketua-ketua kampung, dan ceritakan tentang hal itulah. Ya, tentang dia datang. Dan sampai satu masa dia disuruh tinggal di kampung tu dan berkahwin dengan orang di kampung tu lah. So dia di situ berfikir, alamak, ya ini ceritanya, kalau aku kahwin, macam mana gameku, dia cakap. Ini betul lah, dia cerita, macam mana gameku, boleh online gameku. Dia cakapkan, macam mana familyku, apa aku mau cakap. So dia sudah risau benda tu. Alamak, dia cakapkan, dia begitu, oh alamak, aku tak boleh lah Belengah, tak boleh tinggal di sini Belengah, aku mesti pulang je, takut keluarga aku risau, dia cakapkan. Tapi diorang tidak benarkan dia keluar. Wah, dia risau sudah mati Belengah. Macam mana aku mau keluar ni? So dia bagi-bagi alasan lah, macam-macam alasan. Dia cakap, nanti aku datang balik. Ya, aku pulang sekejap, aku tanya persetujuan dengan keluargaku, nanti aku datang balik. Tapi yang keluarga dalam alam bunian tu bagi tahu,
Kalau kau keluar ni, kau sudah tidak balik ke sini lagi. Dia cakap. Tak apalah Belinga, dia banyak urusan lagi yang perlu diuruskan, dia cakap, di alamnya. Tapi dia cakap masa tu dia diberi makan yang makanan enak-enak, sedap, dan orang-orangnya di sana dia cakap cantik, handsome, dan semua dia nampak muda. Jadi dia nekat untuk pulang. Dan akhirnya dia pulang dan keluar di tempat yang orang jumpa tadi. Dan dia terkejut, rupa-rupanya dia sudah hilang 5 hari. Sedangkan masa di alam sana dia rasa baru 2 jam 3 jam dia berada di sana. Rupa-rupanya dia sudah hilang selama 5 hari. So guys, itulah kisah seorang pemuda yang hilang 5 hari di alam bunian. Dan kes ni satu kes yang sangat besar. Siapa yang orang-orang di Port Dickson pasti tahu kisah ini. Baiklah, kisah seram seterusnya mengenai orang minyak. Namun, kisah orang minyak ni dia agak berlainan sedikit dengan kisah orang minyak yang saya pernah cerita sebelum ni. Kisah orang minyak yang pernah anda tahu. Okey, biasanya orang minyak ni dia akan pergi goda perempuan dengan matanya. Dia pukau kan, dan dia cari anak darah. 99 anak darah, barulah dia akan menjadi orang yang handsome, kacak. Ya. Kisah ni orang minyaknya dia lain sedikit, pelik sedikit ya. Okey. Kejadiannya seorang remaja. Dia ingin tinggal di asrama, asrama sekolah lah, memandangkan tempat tinggalnya agak jauh dari sekolah. Dan bila dia ulang alik, banyak kos yang dikeluarkan. Jadi dia minta kebenaran dengan ibu bapanya untuk tinggal di asrama. Jadi mak ayahnya pun setujulah. Baguslah kau tinggal di asrama, mudah sikit ya, kau pergi pengurusan. Lagipun kau sudah besar, kau boleh berdikari. Jadi dia pun isi laporan permohonan asrama. Dan dia telah permohonannya telah lulus. Permohonannya lulus, dia boleh masuk asrama. Jadi dia gembira lah, yes, dia pun kemas barang. Dan kejadiannya di pantai timur. So di kawasan Kelantan, Terengganu, Kedah, begitulah. Saya nak mention di mana tempatnya. So kalau di Kelantan, Kedah, Terengganu, hari Jumaat dan Sabtu cuti kan. Jadi begitulah dia pergi kemas dan pergi asrama sekitar hari Sabtu begitu. Jadi selepas solat, dia pun masuk biliknya, makan malam, prep, okey, belajar dan tidur. Dan bila malam tidur, dalam bilik itu dia ada 6 katil. Dan katilnya double decker. Jadi kalau 6 kali 2, 12 orang lah dalam satu bilik. Dan biasa kalau malam tidur, lampu bilik akan dimatikan. Jadi budak remaja ni tak biasa tidur gelap. Biasalah kan orang baru tinggal asrama. Jadi dia tidur di katil paling hujung tingkat atas. Dan kebetulan adalah juga lampu dari kaki 5. So bolehlah sedikit. Jadi tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba tengah malam ni, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi katil goyang. Ya, dia terkejut lah. Bila dia perhati, katil sebelahnya ni rakannya si Jebon. Si Jebon. Dia tengok si Jebon tengah bertiarap, tidur bertiarap lah. Dan guys, di belakang si Jebon ada satu makhluk hitam besar. Bukanlah besar macam manusia, tapi dia macam tahap hitam. Terkejutlah. Dan makhluk hitam tu tengah buat ini sensitif sikit. Dia tengah buat projek dengan si Jebon. Terkejutlah. Uish, budak dia kan baru masuk. Uish, gila, orang kan buat projek di atas katil di antara lelaki dengan lelaki. Saya tak mau mention macam mana aksinya tu. Begitulah. Jadi dia speechless lah, mau teriak. Nanti dia kena pukul. Ya. Jadi dia hanya lihat
macam pura-pura tidur lah, pura-pura tidur tapi matanya melihat. Jadi benda tu dia tengah buat aksi dengan kawannya si Jebon tu lah. So oleh kerana Gorgon tertidur, dan esok paginya dia pun tanyalah rakannya tu si Jebon masa pagi. "Oi Jebon," dia cakapkan, "kau ni," dia cakapkan, "apa kau buat dosa ni kan?" "Apa ni?" Jebon cakapkan, "Apa kau cakap dosa-dosa ni?" "Yalah," bilangnya, "semalam kau buat projek dengan abang senior." "Wih," dia cakapkan, "projek apa? Mana ada, aku dah tahu apa-apa malam. Tapi," bilangnya, "bangun aku tidur," bilangnya, "belakangku sakit," dia cakap. "Lepas tu kalau aku duduk," dia cakap, "macam sakit tu punya punggung." Sudah," dia cakap. "Betul ni, betul," bilangnya, "aku tak tahu apa-apa." Jadi yang remaja ni heran, apa yang dia nampak? Kenapa si Jebon tidak tahu pula kan? Dia cakapkan, bahaya ni orang minyaknya. Orang minyaknya orang minyak gay. Ya. Jadi dia risaulah. Dan malam berikutnya, guys, benda tu dia nampak lagi. Dan kali ini dia serang katil lain pula, bilik lain pula. Tapi dia nampak benda tu lalu lalang di asrama, dan benda yang sama dia buat. Tapi yang pelik, pelajar-pelajar yang terkena tu, dia tidak repot atau tidak macam apa, cuma durang akan mengalami sakit belakang dan sakit punggung mereka lah. Jadi remaja ni tak puas hati, dia pergi jumpa ustaznya. "Ustaz," dia cakap, "di asrama ni Ustaz, adakah macam makhluk apakah?" Dah ada. Ustaznya ni warden lah, warden. Tiada juga, dulu ada lah bilangnya. "Bukan apa Ustaz," dia cakap, "saya selalu nampak ada satu makhluk warna hitam," dia cakap. "Tapi saya tidak nampak mukanya, hitam. Dan dia selalu buat perkara tidak senonoh dengan pelajar-pelajar ni." Ustaz tu kejut. Apa dia buat? Dia ceritalah. Dia akan main belakang budak-budak asrama ni. Muka ustaznya terus cuak. "Astagfirullahaladzim, benda ni datang lagi," bilang ustaz tu. Jadi ustaz tu terus buat perhimpunan khas. Panggil semua pelajar turun lah, pelajar lelaki lah, berkumpul. Kemudian panggil lah si Jebon tu. Jebon yang jelas lah sebab di katil sebelah yang dia nampak. Kemudian ustaz tu tanya, "Siapa di antara sini pelajar-pelajar yang ada sakit belakang?" Tiada yang mengaku kecuali si Jebon. "Siapa yang ada sakit punggung dia, sila ke depan." Pun tidak ada yang mengaku. Mungkin malu lah, mungkin malu kan. Jadi ustaz tu cakap, "Sebenarnya ada satu kejadian yang berlaku." Ustaz tu cakap, "Orang minyak kunyit menyerang asrama kita." Jadi ustaz tu cakap, "Siapa yang jadi mangsanya, saya takut nanti orang terbabi tersebut beranak orang minyak." Ustaz tu cakap begitu. Apalagi pelajar-pelajar yang terlibat terus keluar ke depan. Saya ustaz. Terus ke depan. Rupanya ramai sudah yang menjadi mangsa, guys. Ya. Jadi ustaz tu cakap, "Astagfirullahaladzim, rupanya ramai yang jadi mangsa." Jadi yang remaja yang membongkar ni pun terkejutlah. Boleh pula beranak orang minyak rupanya kalau kes begini. Jadi dia macam yang pelik juga lah. Betul ustaz ni. Jadi ustaz tu cakap, dia panggil rakan-rakannya yang pandai untuk perubatan tradisional ni untuk buat operasi pada malam tu. Termasuklah yang remaja tu yang boleh nampak tu, sebab kiranya matanya, hijab dia boleh terbuka. Jadi dia yang sekali join untuk tangkap orang minyak kunyit tu. Jadi malam tu yang remaja tu bagi tahu bilangnya dia ada di bilik ni. Jadi ustaz-ustaz tu apa lagi? Pergi serang dan kepung. Dikatakan mereka tangkap menggunakan batang pisang. Ustaz tu 4 orang yang perawat tradisional menggunakan batang pisang. Dan sampai masuk bilik tu, dia tengah mau buat projek sudah. Yang remaja tu, ustaz tu suruh tutup pintu. Tutup pintu. Dan dia nampak 4 orang ustaz ni pergi pukul tu orang minyak kunyit tu.
Nasib baik dia belum lagi lah buatlah dengan projek dengan pelajar-pelajar tu. Mob dipukul dengan batang pisang, meraung dia. Dan ustaz tu pukul. Ya, hingga dia meraung betul-betul kesakitan lah. Dan sambil membaca doa-doa ruqyah, akhirnya orang minyak tu terus mati di situ juga, macam mati dipukul oleh ustaz-ustaz tu. Dan yang diikutkan cerita, dia terus bertukar menjadi asap hitam, hilang begitu saja.